Muafiq bermaksud orang yang dapat berdiri bersama dengan imam dengan kadar yang membolehkan membaca surah Fatihah hingga selesai mengikut bacaan pertengahan, tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat, tidak mengikut bacaan imam dan tidak juga mengikut bacaan makmum, tetapi mengikut bacaan uruf setempat. Orang yang dapat berdiri bersama dengan imam membawa maksud orang yang datang solat berjemaah bersama dengan jemaah-jemaah yang lain bersama dengan imam tadi. Bila dia kata orang yang datang solat bersama dengan imam, nak dikira muafiq tu tadi masa bila? Masa imam berdiri. Nah, imam ataupun kita sendiri dalam semayang akan berdiri pada 3 tempat. Yang pertama masa bila? Masa sebelum takbiratul ihram. Yang ini tidak dikira. Yang kedua, semasa imam membaca Fatihah dan juga surah-surah yang lain. Dan surah-surah yang lain ini terutama rakaat pertama dan rakaat kedua lah. Rakaat ketiga, keempat hanya Fatihah saja. Masa berdiri yang baca Fatihah ni yang dikira. Dan yang ketiga, imam berdiri selepas rokok semasa iktidal. Masa iktidal ni berdiri. Yang ini tidak dikira. So dalam 3 ni tadi, yang nak dikira muafiq ni tadi adalah semasa imam berdiri membaca Fatihah, dan juga surah-surah yang lain. So yang lain-lain tu dia tak kira lah. So fahamnya kita tadi, muafiq bermaksud orang yang dapat berdiri bersama dengan imam. So kat situ ada 2. Satu, iaitu dapat bersama, tak semestinya berdiri. Satu. Yang kedua, berdiri ni tadi dapat sama dengan imam semasa imam berdiri membaca Fatihah dan juga surah-surah yang lain. Tu nombor 1. Yang kedua, dengan kadar masa yang membolehkan membaca surah Fatihah hingga selesai. Baik, dekat sinilah yang ada banyak orang salah faham. Salah faham yang macam mana? Pada ayat ni tadi, dengan kadar masa. Dia tak sebut pun diri sama dengan imam dapat baca Fatihah sampai habis, sampai selesai, baru nama muafiq. Tak, dia tak kata gitu. Dia kata apa? Fahamnya tadi, dengan kadar masa yang membolehkan membaca surah Fatihah hingga selesai. Kadar membawa maksud dia tempoh. Tak? Tempoh tadi yang hendak dikira. Baik, pernah kira tak Fatihah yang kita baca berapa tempoh nak menghabiskan Fatihah tadi? Pernah kira tak? Jadi Fatihah tadi tu perlu dikira ke? Ya, perlu dikira masanya tadi. Kalau tak secara tepat pun, secara zon yang tadi kita rasanya tadi, tapi mula-mula pada zaman sekarang ni mudah dah. Kita dah ada handphone, ada benda-benda yang boleh kita kira berapa masa yang kita baca Quran, baca Fatihah ni tadi. Lazimnya orang yang baca Fatihah akan mengambil masa dalam kadar 25, 26, 27 saat. Dia tak sampai 9 minit kita baca Fatihah. Separuh minit pun tak sampai. Tak? Dalam 25, 26, 27 saja. Tak? Dia mula pada mana? Fatihah ni tadi berani pada Bismillah. Dia start Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladdallin. Ngam 25, 26, 27 saat.
Amin? Amin tak masuk. Amin termasuk dalam perkara sunat sahaja. Sebab tu dia kata kat sini, dengan kadar masa yang membolehkan membaca surah Fatihah hingga selesai. Kadar masa kita dah tahu, daripada bismillah sampai waladdallin, mengikut bacaan pertengahan. Orang baca Fatihah ada 3 keadaan. Satu, yang baca cepat dalam 20 sampai 23. Ada yang baca sederhana dalam tempoh 25 sampai 27 saat, dan ada yang baca dalam tempoh 28-29 sampai atas. Yang orang baca lambat pun tak boleh jadi sebagai rujukan, sebagai ukuran. Yang baca cepat pun tak boleh. Jadi yang mana nak ambil? Yang bacaan pertengahan. Sebab tu dia kata kat sini tadi, orang yang baca Fatihah dengan kadar bacaan pertengahan. Dia tak cepat, dia tak lambat. Macam mana orang baca cepat? Boleh ke baca cepat? Boleh. Orang yang baca cepat ni tadi, sebabnya ada 3. Tuan-tuan pilih, tuan-tuan ni salah satu daripada mana. Yang pertama, orang baca Fatihah ni dengan kadar yang cepat sebab diorang ni orang Arab. Orang Arab je boleh baca cepat. Orang Arab saja yang orang kata kalau dia baca cepat tak mustahil. Sebab mereka ni bahasa perantara, bahasa pertuturan, percakapan mereka memang bahasa Arab. Yang nombor 2 adalah kerana apa? Kerana dia selalu membaca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran. Kalau satu hari 1 juzuk ataupun 10 muka surat ke 5 muka surat, tiap-tiap hari dia baca. Yang ni tak ada masalah. Sebab dia melazimi baca Quran. Sebab itulah lidah dia fasih dah, lembut lidah dia nak menyebut kalimah-kalimah Arab ni tadi, ayat-ayat Quran ni tadi lembut dia sebut. Jadi tak mustahil orang yang jenis nombor 2 ni tadi dia baca laju. Yang ketiga, orang yang baca cepat ni tadi, yang ni kalau boleh kita tak nak lah, minta jauh. Sebab apa? Orang nombor 3 dia baca cepat sebab banyak salahnya. Tunggang langgang dia baca, tajwid ni tah ke mana, sebutannya tah ke mana, fasahahnya tadi. Janji habis dia baca bismillah waladdallin, settle, selesai masalah. Yang penting aku habis dah sampai amin. Betul salah tu tolak tepi. Ni yang banyak sekarang ni. Kalau boleh tak naklah sampai gitu. Yang kedua, bacaan pertengahan, dia baca dalam 25 saat, 26 saat, 27 saat. Hak ni yang menjadi ukuran. Hak ni yang jadi ukuran. Ukuran apa tadi? Ukuran bacaan dia. Ukuran bacaan tadi. Bacaan yang macam mana jadi ukuran ni? Tuan-tuan, kita sembahyang, sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita ni makmum, bacaan kita special je. Satu pattern je. Sama ada pada rakaat 1, 2 ataupun yang ketiga dan keempat. Kan? Bacaan ni macam mana? Perasan tak? Bila kita sembahyang subuh, maghrib dengan isyak, habis dia imam baca Fatihah, amin, kita pun akan baca Fatihah dalam bacaan sederhana tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lah. So bacaan yang macam itu yang dikira. Bacaan yang pattern macam tu, dia punya tempo dia, yang itu yang dikira. Kalau yang baca laju tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tu laju tu. Dah lah baca laju bersambung-sambung.
Alhamdulillahirrahmanirrahim rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Oh, laju sangat. Tak? Jadi bacaan macam tu. Sama ada rakaat satu, rakaat kedua selepas imam baca Fatihah, ataupun pada rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. So tempoh bacaan macam tu yang kita kira. Tak? Tu nombor dua lah, bacaan pertengahan. Nombor tiga, bacaan yang lambat. Bacaan yang lambat. Sebenarnya kalau masuk pada saat yang ke-28 tu tadi pun sebenarnya dah kira lambat dah. Tapi orang kata boleh lah, dia border. Tapi kalau dah masuk 29, 30, tak? 29, 30 dan ke atas, tu lambat betul. Orang yang baca Fatihah dalam tempoh 30 saat ke atas, sebenarnya tempoh tersebut adalah tempoh bacaan bagi imam. Imam dia baca 30 saat ke atas. Sebab apa orang baca lambat? Ada beberapa sebab. Yang pertama, dia baca lambat sebab dah jadi tabiat dia. Daripada muda dulu sampai lah ni, dia terlampau tartil sangat. Seketul dia baca. Ni pun payah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sah tak ada masalah. Kita nak cerita ni, kalau boleh janganlah lambat sangat, tak? Sebab kita solat berjemaah. Tuan-tuan kalau solat secara seorang-seorang, bantai lah tuan-tuan nak baca Fatihah tadi seminit pun on, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau dalam jemaah, dia tak boleh jadi macam tu. Dia akan ganggu persepsi orang. Apa hal ni baca lambat? Nak baca lambat-lambat, jadi buah mulut orang. Tak? Itu satu. Yang kedua, orang baca lambat ni tadi sebab was-was. Diulang-ulang ayat tadi. Berapa banyak bis dah. Tak? Dia yang nombor dua ni dia was-was. Tak? So macam ni pun ada juga. Tak? Orang yang baca was-was ni tadi, dia takut ni dia macam tak lengkap tajwid ni tadi. Hamdu, semualah benda-benda tadi tu dia meragui apa yang dia baca. Tak kena dengan makhrajnya tadi, tak kena panjang pendeknya tadi, dia ulang balik. Dia ni tadi baca ulang-ulang sebab nak jaga makhraj sangat. Tak? Itu orang yang was-was. Orang was-was ni pun payah juga. Dan kalau sembahyang 2-3 kali angkat, ni pun kalau boleh tak naklah dapat itu. Tak? Had yang nombor 3 tadi, orang yang baca lambat. Sebab apa? Sebab dia gagap. Gagap dengan was-was ni macam sama, tapi dia beza. Yang was-was tadi diulang kerana risau benda tadi tu, apa yang dia baca tak menepati hukum tadi. Diulang. Yang gagap pula nombor 3, dia baca tadi dia macam satu penyakit lah. Dia ulang-ulang balik. Yang diulang tadi tu macam sama dengan was-was, tapi hak ni sebab dia bab gagap. Nampak tak? Tu. Sebab tu kalau ni kata dengan kadar masa yang membolehkan membaca surah Fatihah hingga selesai mengikut bacaan pertengahan. Tu kita dah clear dah bab tadi tu, Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Cepat kita dah tahu sebab apa, lambat pun kita dah tahu sebab apa. Tu yang nombor 3. Nombor 4 pula, tidak mengikut bacaan imam, dan tidak juga mengikut bacaan makmum. Imam tu siapa? Orang yang duduk depan lah. Orang yang duduk depan tadi. Orang yang duduk depan tadi tu, dia tak boleh dijadikan sebagai ukuran. Barangkali dia baca cepat, barangkali dia baca lambat. Kemungkinan juga dia mengikut
bacaan yang dikendaki tadi, bacaan pertengahan pun boleh jadi juga. Mungkin cepat, mungkin sederhana, mungkin lambat. Dia tak boleh jadi ukuran. Sebab dia seorang je. Baik. Dan tidak juga mengikut bacaan makmum. Makmum tu siapa? Makmum tu kita yang berdiri kat belakang imam tadi, makmum lah. Boleh tak ngikut bacaan kita? Pun tak boleh juga. Sebab barangkali kita baca cepat, barangkali kita baca lambat. Kita nak declare kita aku memang baca pertengahan. Tak boleh lagi, tak tentu. Sebab tu dia kata kenalah ikut bacaan huruf setempat. Bacaan huruf setempat maksudnya majoriti orang dekat tempat tersebut, kawasan tersebut, negeri tersebut, kebanyakan orang baca tadi, inilah dia. Inilah tempoh dia. Sebab tu kata huruf tadi membawa maksud banyaknya, majoriti dia, ramainya orang yang baca memang sama berhentinya tadi. Sebab tu orang dulu dia sebut dengan kadar huruf setempat. Kalau sekarang ni kita tak boleh nak buat macam tu. Ramai orang kita kat sini. So kita nak mudah, nak bagi faham, nak buat macam mana? Kita pakai masa melalui macam-macam telefon ke kan. Kita ada jam randik kat situ. Kita buat ukuran bacaan dari segi tempoh masa. So kita pakai yang tu tadi. Kalau ada 50 orang 10 orang baca cepat, 10 orang lagi baca lambat, 30 orang baca dalam kadar yang sama, antara 25, 26 ataupun 27 saat. So pakai yang itu. Ada yang baca cepat, tak ada baca cepat. Ada baca lambat, yang lambat. Kita ambil yang pertengahan, orang duk baca pertengahan ni tadi. So yang itu yang kita ambil kira sebagai ukuran nak menentukan hak ni lah yang dikatakan sebagai huruf setempat. Huruf setempat, hak ni lah dia. Kita rumus balik kat sini. Jadi kita pun faham hari ni, masa ni, muafiq bermaksud orang yang dapat berdiri bersama dengan imam, orang yang dapat solat berjemaah sama dengan imam masa imam baca Fatihah ataupun surah-surah yang lain. Clear satu? Okey, baik. Dengan kadar masa yang membolehkan membaca surah Fatihah hingga selesai. So dia mention kat sini dengan kadar masa. Bukannya Fatihah itu yang nak dibaca sampai habis. Tak. Tapi kadar tu, tempoh tu. Okey, nombor 2. So tempoh tu yang mana? Itu kita dah dapat baca tadi dalam 25, 26, 27 saat. So hak tu clear. Tak. Dengan bacaan pertengahan, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Hak cepat mana tadi? Hak cepat tadi dalam tempoh 18, 19, 20, 21, 22, 23 saat. Hak tu laju. Gila punya laju tu. Kalau 19 ke bawah, tu tak tahulah lidah apa kan. Terlaju sangat lah. Kalau dia kata tidak terlalu lambat, ni memang pattern orang, sama ada dia ni tadi tartil sangat, sama ada dia gagam, sama ada dia was-was. So dia tiga ni tadi akan berlaku pada orang yang baca lambat tadi. Dah berapa dah tu? Nombor 3. 4, tidak mengikut bacaan imam. Imam tak boleh jadi sebagai panduan ukuran bacaan tadi, dan tidak juga mengikut bacaan makmum. Makmum ni siapa? Kita lah. Tapi mengikut bacaan huruf setempat. Majoriti orang yang baca tadi tu, berapakah masa dia. So berapakah masa dia tadi, itulah yang majoriti tadi, yang itulah yang kita nak ambil faham tadi kan. Yang kita nak ambil faham. But